Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah dan fokus. Untuk paparan minggu ini kita mulakan dengan Ops Roda. Polis trafik menjalankan operasi roda Ops Roda dengan tumpuan khas kepada penunggang dan pemilik motosikal. Operasi turut dijalankan di sekolah menengah bagi mengesan pelajar yang tidak mempunyai lesen memandu dan menggunakan kenderaan itu. Turut disita beberapa kenderaan dan operasi ini dijangka akan dijalankan secara berterusan. 115 saman dikeluarkan ke atas pelajar sekolah atas kesalahan tiada lesen memandu, tidak memakai topi keledar, kesalahan cukai jalan tamat tempoh dan pelbagai kesalahan lain. Operasi bermula 12.30 petang di kawasan perumahan berdekatan Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda Sentul itu turut dilakukan pemeriksaan ke atas kenderaan lain yang terbabit dengan pelajar sekolah termasuk bas sekolah. Pemeriksaan mendapati lesen pemandu itu sudah digantung, cukai jalan pula tamat tempoh sejak 2011, tidak memiliki permit membawa bas sekolah dan tidak memiliki lesen memandu kenderaan awam. Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Nazri Hussein berkata, bas sekolah itu disita dan dibawa ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. 19 motosikal turut disita atas pelbagai kesalahan jalan raya dan operasi yang memberi fokus kepada kawasan sekolah akan diteruskan. Kedai runcit milik seorang lelaki di Simpang 4 Tendung, Pasir Mas diserbu Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM kerana menjual rokok seludup pada Isnin lalu. Dalam serbuan jam 1.30 petang itu, Kastam merampas 13 karton rokok seludup pelbagai jenama bernilai RM260. Seorang warga emas ditemui mati dalam keadaan terbaring dan berlumuran darah di hadapan pintu rumahnya dipercayai dibunuh seorang lelaki yang mengalami masalah mental. Mangsa Syamsuri Hassan 74 tahun dipercayai mati akibat kecederaan parah di kepala. Motif kejadian masih dalam siasatan polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 6 suspek termasuk seorang wanita berusia antara 20 hingga 60 tahun ditahan berhubung kes seorang buruh yang mati dibakar dalam kejadian di kebun kelapa sawit Jalan Kebun Cerang Tuli, Pasir Putih, Kelantan. Mangsa dikenali sebagai Ramu Avali, 39 tahun, turut dipukul di tempat lain oleh rakan sekerjanya sebelum dibakar. Mangsa yang melecur seluruh badan meninggal dunia di lokasi kejadian beberapa minit selepas api dipadamkan. Seorang ahli kumpulan jenayah geng Dewan ditahan bersama dadah bernilai RM374,000 serta pistol dalam serbuan di sebuah rumah 2 tingkat di Taman Desa Rishah Indah, Ipoh, Perak. Serbuan 4.40 petang 7 Mei lalu, suspek berusia 43 tahun itu ditahan hasil maklumat awam dan siasatan berhubung kegiatan itu tidak berperi kemanusiaan apabila seorang pelajar senior memukul pelajar junior dalam kejadian di sebuah kolej di Bacok, Pasir Putih, Kelantan sehingga menyebabkan maut. Mangsa yang berusia 16 tahun ketika kejadian dikatakan sedang tidur dalam bilik asrama bersama 4 rakan lain sebelum dikejutkan pelajar senior berusia 17 tahun. Susulan pelajar maut selepas dipukul pelajar senior di sebuah kolej di Bacok, Kelantan. Dalam kejadian 12 tengah malam itu, mangsa Muhammad Nur Akram Zimi, 16 tahun yang sedang tidur dalam bilik asrama bersama 4 rakan lain dikejutkan pelajar senior berusia 17 tahun sebelum dipukul dan ditendang 2 kali di bahagian leher kanan hingga menyebabkan kematian. Mangsa disahkan maut selepas saluran darah ke bahagian otak putus. Suspek kemudian ditahan pada jam 12 tengah hari di luar kolej itu untuk siasatan lanjut. Seorang lelaki berusia lingkungan 20-an memakai topi keledar bertindak memecahkan cermin pameran barang kemas dalam kejadian di sebuah kedai emas di Jalan Datuk Bandar Tunggal, Seremban. Suspek kemudian melarikan 10 utas rantai emas yang dianggarkan bernilai RM20,000. Ketika kejadian, 6 pekerja dan ahli keluarga pemilik kedai emas berkenaan berada di premis itu namun tidak mengalami sebarang kecederaan.
Seorang lelaki terus berdegil kerana menjual produk kesihatan tidak berdaftar mengandungi racun berjadual walaupun pernah beberapa kali dikenakan tindakan. Kegiatan licik itu bagaimanapun dibongkar susulan kejayaan sepasukan 10 pegawai cawangan penguatkuasa farmasi Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesan gudang milik suspek di kawasan perindustrian di Klang pada 11 pagi. Pelbagai produk bina badan yang tidak berdaftar bernilai lebih RM1 juta turut dirampas. Dua sahabat dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Session Johor Bahru selepas didapati tidak bersalah membunuh tanpa niat seorang rakan mereka tahun lalu. Tertuduh R. Jesus 22 tahun dan R. Mahintiran 21 tahun dibebaskan tanpa diperintahkan membela diri. Kedua-dua mereka didakwa bersama 3 lagi yang masih bebas melakukan sesuatu perbuatan yang boleh menyebabkan kematian M. Sugu 20 tahun di Jalan Datuk Yunus, Taman Perindustrian Datuk Yunus Sulaiman, Johor Bahru pada 2.50 pagi 18 Januari 2014. Mangsa dilaporkan meninggal dunia 8 hari selepas kejadian, namun laporan berdasiasat menunjukkan mangsa mengalami jangkitan kuman di kepala. Dengan itu, sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Terus layari laman web Harian Metro dan juga saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan dan video menarik sepanjang minggu ini. Dan di kesempatan ini, saya Nurhuda Kosnon bersama kru penerbitan My Metro TV ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Malaysia. Guru membina ilmu, menyempurnakan akhlak, diraikan bagi mengenang jasa guru dalam mendidik anak bangsa. Sekian, jumpa lagi minggu hadapan. Selamat Hari Guru.